Pesawat perang Amerika mengepung Kuba dan meletakkan pulau itu di bawah tekanan ketenteraan pada masa Donald Trump menolak Raul Castro ke arah penjara, menjadikan langit Caribbean sebagai amaran langsung terhadap rejim komunis. Pada 16 Mei 2026 ini, pergerakan Amerika Syarikat menyebabkan Havana terperangkap dari luar dan dalam. Pesawat pengawasan berlegar di pesisir, misi ketenteraan memantau isyarat, laluan dan komunikasi. Sementara kediktatoran itu menghadapi gangguan elektrik, kekurangan bahan api, dan protes di jalanan. Trump tidak menganggap Kuba sebagai krisis yang jauh. Dia menggunakan kekuatan risikan, penerbangan tentara, dan kehakiman Amerika untuk menyerang simbol hidup revolusi Kuba lama. Raul Castro memikul sejarah rejim itu di bahunya dan kini dikaitkan dengan penembakan jatuh pesawat kemanusiaan yang membunuh 4 warga buangan Kuba pada tahun 1990. 196. Pesanan kepada Havana adalah ringkas dan berat. Pesawat Amerika memerhati pulau itu dari atas. Rumah Putih menekan dari darat dan Castro besar terakhir sudah tidak kelihatan kebal lagi. Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut piawaian kredibiliti Milson Alves. Pergerakan Amerika semakin kuat selepas penerbangan risikan dikenal pasti berhampiran pantai Kuba. Siasatan yang disebut oleh England, media antarabangsa menunjukkan sekurang-kurangnya 25 misi pemantauan ketenteraan sejak Februari. Dengan pesawat seperti P-8A Poseidon RC-135V Rivet Joint dan drone MQ-4C Triton. Pesawat-pesawat itu bukan berada di sana untuk perarakan. Mereka digunakan untuk memerhati laut, menangkap isyarat, memetakan komunikasi, dan mengukur reaksi rejim. Sebahagian daripada penerbangan ini tertumpu berhampiran Havana dan Santiago de Cunha, dalam beberapa kes kurang daripada 64 km dari pantai. Sementara pesawat-pesawat mengelilingi pulau dari luar, Trump menekan pulau itu dari dalam. Kerajaan Amerika telah meningkatkan tekanan ke atas Cuba dengan mengancam sekatan terhadap negara-negara yang membekalkan bahan api kepada Havana. Hasilnya dapat dilihat di jalanan. Kawasan kejiranan di ibu kota mengalami ketiadaan elektrik sehingga 22 jam sehari. Penduduk mengetuk periuk, menyekat jalan dan membantah gangguan bekalan elektrik yang telah menjejaskan makanan, pengangkutan, tidur, kerja dan hospital. Menteri Tenaga Kuba mengakui bahawa negara itu kehabisan diesel, minyak bahan api dan simpanan. Rejim Kuba cuba mengawal keadaan dengan kawalan dan berdiam diri, tetapi krisis itu telah keluar dari pejabat dan turun ke jalanan. Di Havana, ratusan orang dilihat berada di jalanan menuntut bekalan elektrik. Video yang tersebar di media sosial menunjukkan rakyat Kuba membaling batu ke arah kenderaan polis semasa protes di Kuba. Video yang tersebar itu menunjukkan satu perpecahan serius antara rakyat dan rejim. Dalam sebuah pemerintahan diktator di mana pasukan penindas terkenal dengan tindakan keras, keluar ke jalan, berdepan dengan ejen negara dan menyerang sebuah rondaan, menunjukkan bahawa rasa takut mula retak. Pergolakan semakin meningkat kerana rakyat sedang mengalami gangguan elektrik yang berpanjangan, kekurangan bahan api, jalan-jalan disekat dan perkhidmatan asas mula runtuh. Sementara Havana, Kuba mengekalkan kawalan dengan polis, pengawasan dan ugutan. Apabila rakyat berhadapan dengan kenderaan itu secara langsung, walaupun mereka sedar risiko yang dihadapi, isyarat politiknya sangat keras. Krisis itu sudah melangkaui masalah elektrik dan kini sampai ke jantung kuasa komunis Kuba. Dan rejim itu sedar bahawa penindasan sudah tidak dapat menyelesaikan masalah petrol, kepanasan dan makanan yang rosak di dalam rumah. Dalam suasana inilah John Radcliffe tiba di Havana. Lawatan pengarah CIA itu jarang berlaku dan penuh dengan mesej politik. Menurut Reuters, beliau membawa mesej daripada Trump. Amerika Syarikat bersedia untuk berbincang mengenai ekonomi dan keselamatan, tetapi hanya jika cuba membuat perubahan asas. Perbincangan itu melibatkan pegawai-pegawai Kuba yang berkaitan dengan hal ehwal dalam negeri, perisikan dan keselamatan. Dalam bahasa yang mudah, Washington membuka ruang rundingan, tetapi dengan syarat yang jelas, rejim itu perlu berubah atau akan terus diasingkan, ditekan dan kehabisan nafas. Penahanan seorang Castro masuk ke dalam percaturan ini melalui saluran kehakiman. Kerajaan Trump merancang untuk mengumumkan di Miami tuduhan jenayah terhadap Raul Castro pada 20 Mei 2026. Quer inibir punta daripada pesawat kumpulan Irmãos ao Resgate ditembak jatuh pada tahun 1996.
4 orang warga buangan Kuba terbunuh apabila jet pejuang Kuba menembak jatuh pesawat tersebut. Pada masa itu, Raul Castro adalah Menteri Pertahanan. Pertuduhan itu masih memerlukan kelulusan juri besar, tetapi kemajuan proses ini sahaja sudah menjadikan nama Castro sebagai sasaran penting kerana ia menunjukkan bagaimana Trump menggunakan luka lama untuk membuka satu lagi medan baharu. Daripada menganggap Raul Castro hanya sebagai seorang pesara berpengaruh daripada revolusi Kuba, Washington cuba meletakkannya di tengah-tengah satu jenayah yang tidak pernah dilupakan oleh warga buangan Kuba di Miami. Raul Castro sudah tidak lagi memegang jawatan presiden, tetapi masih mempunyai pengaruh simbolik dalam komunisme Kuba. Dia ialah adik kepada Fidel, pernah menjadi ketua tentera, mengetuai peralihan kuasa dan masih menjadi tokoh bersejarah dalam rejim itu. Oleh itu, langkah Amerika tidak hanya menyasarkan seorang lelaki berumur 94 tahun. Ia menyasarkan perlindungan moral keluarga Castro. Mensagem tegas. Umur, nama keluarga dan sejarah revolusi sudah tidak cukup untuk menghalang pendakwaan jenayah di luar pulau itu. Krisis bahan api menjadikan tekanan semakin menyesakkan. Pada 15 Mei 2026, Kuba hampir menggandakan harga petrol dan diesel, tetapi beberapa stesen minyak di Havana masih ditutup. Petrol premium muncul pada harga $2 seliter, petrol biasa pada $1.80 dan diesel juga pada $2. Walaupun begitu, ramai pemandu masih tidak tahu di mana hendak membeli. Menurut Reuters, Kuba tidak menerima penghantaran minyak baru sejak penghantaran oleh sebuah kapal Rusia pada akhir Mac, dan bahan api itu telah habis pada awal Mei. Inilah perkara yang menjadikan sekatan lebih berat untuk Havana. Rusia tidak lagi mampu menyokong Kuba seperti dahulu. Venezuela juga tidak lagi memberi bantuan yang telah menyokong pulau itu selama bertahun-tahun. China pula memerhati dengan penuh perhitungan. Dan Trump menyadari peluang itu. Kuasa Amerika tidak perlu bermula dengan tentera memasuki Havana. Ia bermula apabila pesawat muncul di Hadar, apabila seorang pengarah CIA mendarat di lapangan terbang, apabila bahan api hilang, apabila rakyat mula membantah, dan apabila seorang Castro mula berdepan tuduhan jenayah di Amerika Syarikat. Kerajaan Kuba cuba mengatakan bahawa mereka tidak mengancam keselamatan negara Amerika Syarikat dan bahawa mereka mencari kerjasama antara agensi keselamatan. Tetapi tafsiran Washington berbeza. Rumah Putih melihat Cuba sebagai tempat perlindungan kepada musuh, pangkalan pengaruh komunis dan titik ketidakstabilan di hemisfera. Itulah sebabnya Radcliffe bercakap tentang keselamatan, perisikan dan kestabilan ekonomi dalam perbualan yang sama. Isunya bukan sekadar tenaga, ia adalah kawalan politik ke atas pulau itu. Sekarang langkah seterusnya sudah ada tarikh yang ditetapkan. Pada 20 Mei 2026, jika pendakwaan berjalan seperti yang dirancang, Miami dijangka menjadi pentas perundangan menentang Raul Castro. Havana perlu bertindak balas sambil berdepan dengan gangguan bekalan elektrik, protes, stesen minyak yang ditutup dan pesawat Amerika memerhati pantai. Trump telah memaksa rejim itu ke satu pilihan yang sempit, berunding untuk perubahan besar atau terus tenggelam di bawah tekanan ekonomi, pengawasan ketenteraan dan tekanan undang-undang. Saya Milsong Aovis, seorang pakar antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.